salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan satu senario politik Sabah yang tiba-tiba menjadi buah mulut. Anak sulung kepada bekas Ketua Menteri Sabah yang kini yang dipertua negeri Tun Musa Aman, yaitu Yamani Hafiz Musa, dikatakan bakal menyertai PKR dan mungkin akan bertanding di kerusi Dun Sindumit. Berita ini bukan berita tepi jalan saja, tetapi berita ini meletup apabila wartawan bertanya terus kepada pengerusi PKR Sabah, Datuk Mustafa Sakmud, semasa pelancaran bilik operasi pilihan raya bagi kerusi api-api di Taman Fortuna, Kota Kinabalu. Apabila ditanya tentang isu ini, beliau hanya menjawab, tanya dia sendiri, kita akan umum kemudian. Nah, ayat pendek tetapi cukup untuk membuat orang ramai makin syak yang ada sesuatu memang tengah dirancang dalam diam-diam. Lebih panas lagi apabila timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar yang turut hadir pun main selamat. Dia kata kalau nak tahu pasal keahlian parti kena tanya Setiausaha Agung PKR, yaitu Datuk Fuzia Saleh. Sebab semua permohonan dibuat secara online. Dengan kata lain, PKR tidak mau confirm tetapi tidak juga mau menafikan perkara ini. Silent treatment yang menimbulkan 1001 tanda tanya. Untuk kita faham naratif ini, mari kita flashback sedikit. Yamani Hafiz Musa mula naik dalam politik semasa PRU 14 tahun 2018 apabila beliau menang kerusi Parlimen Sipitang atas tiket Barisan Nasional. Tetapi selepas Barisan Nasional tumbang, dia pun melompat masuk Bersatu. Masa PRU 15 tahun 2022, Yamani tidak turun bertanding langsung dan sejak itu terus low profile. Seolah-olah hilang dari radar politik Sabah. Tetapi sekarang namanya kembali naik, disebut-sebut sebagai calon pilihan PKR untuk Sipitang. Dan kita tahu yang kerusi Sipitang kini disandang oleh Datuk Dr. Yusuf Yaakob, ahli GRS dari Parti Gagasan Rakyat Sabah, yang dipimpin oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Dr. Yusuf ini bukan calang-calang orangnya dan bukan juga calang-calang namanya. Tetapi masalahnya dia sedang berdepan dengan pertuduhan yang berkaitan dengan skandal rasuah perlombongan di Sabah. Jadi bayangkan kalau Yamani betul-betul masuk PKR dan bertanding melawan Yusuf di kawasan yang sama, ini bukan sekadar pertandingan biasa tetapi akan menjadi medan pertempuran kontroversi yang besar. Mustafa Sakmud sendiri mengaku yang Sipitang memang antara kerusi yang PKR sedang pertimbangkan untuk ditandingi dalam PRN Sabah akan datang. Katanya PKR pasti akan mempertahankan api-api dan juga Inanam, tetapi kerusi lain termasuklah Sipitang masih dalam rundingan dengan Barisan Nasional untuk mengelakkan pertindihan. Nampak jelas yang PKR tengah mengatur strategi, tetapi permainan mereka memang penuh misteri. Dan disinilah timbul persoalan-persoalan yang agak kontroversi. Adakah betul PKR sedang menunggu masa untuk mengumumkan Yamani sebagai calon atau sebenarnya ini hanyalah gimmick politik semata-mata? Lagi satu benda yang buat orang garu kepala ialah ketiadaan Datuk Christina Liu semasa pelancaran bilik operasi api-api. Christina Liu ini kan bekas Ketua PKR Sabah, adun api-api selama 3 penggal dan juga sekarang Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Kehadiran dia sepatutnya mustahak, tetapi dia tidak muncul langsung. Dan seterusnya apalagi, spekulasi pun mula naik. Adakah Christina sedang diturunkan sebagai calon? Mustafa cepat-cepat cover. Beliau kata mungkin Christina ada urusan rasmi yang lain. Tetapi jawaban macam itu memang tidak akan mampu hentikan persoalan-persoalan orang ramai. Adakah PKR memang sedang membuat rombakan besar di Sabah? Karena kalau benarlah Yamani masuk, adakah ini akan menggantikan muka-muka lama macam Christina Liu? Sekarang mari kita masuk pula naratif kontroversi yang sebenar. Yamani ini bukan sekadar seorang ahli politik muda. Dia merupakan anak kepada Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah yang penuh dengan sejarah panjang, naik turun kontroversi, dan sekarang pula sebagai TYT Sabah. Kalau Yamani betul-betul masuk PKR, ini bukan sekadar cerita seorang ahli politik mencari platform baru. Ini merupakan cerita tentang legasi keluarga besar Musa Aman yang tiba-tiba melangkah masuk dalam Parti Reformasi. Soalnya,
Adakah PKR benar-benar ikhlas nak membawa wajah baru ataupun sebenarnya mereka main game untuk tambahkan dan mendapatkan pengaruh politik Musa Aman? Tambahan pula sejarah Yamani yang lompat dari BN ke Bersatu kemudian senyap dan sekarang pula disebut bakal ke PKR. Semua ini menimbulkan persoalan besar tentang kesetiaan dan prinsip politik beliau. Adakah ini tanda yang PKR semakin longgar dengan konsep politik reformasi dan lebih cenderung kepada real politik? Ambil siapa saja yang boleh menang. Dan bila kita lihat lawan yang mungkin ditentang oleh Yamani yaitu Dr. Yusuf yang berdepan dengan kes rasuah perlombongan, situasi ini menjadi semakin rumit. Kalau betul jadi, PKR akan masuk bertanding melawan calon kontroversi dengan calon yang penuh persoalan tentang loyalti dan sejarah politik. Siapa sebenarnya yang lebih kuat? Siapa yang lebih bersih? Atau adakah kedua-duanya hanya akan menjadi simbol politik Sabah yang semakin kusut ini? Ini yang buat cerita Yamani menjadi topik panas. Sebab rakyat pun bukan sekedar ingin tahu siapa calon, tetapi ingin paham motif sebenar sesebuah parti itu. Persoalan kontroversi yang patut kita bincangkan juga ialah kenapa PKR memilih untuk berdiam diri. Kalau Yamani bukan calon mereka, kenapa tidak menafikan terus? Nah, jawaban tanya dia sendiri jelas menunjukkan ada sesuatu yang coba dirahasiakan. Adakah ini strategi politik? Mau tengok dulu reaksi orang ramai sebelum diumumkan? Atau adakah Yamani sendiri masih belum confirm lompat parti tetapi PKR sengaja biarkan cerita ini berkembang supaya nama mereka kekal dalam tajuk berita? Kalaulah ini strategi, ia memang berjaya sebab sekarang semua orang bercakap tentang PKR dan juga Yamani. Tetapi risiko besar ialah persepsi rakyat sendiri. Adakah PKR sedang menjadi parti yang sanggup terima sesiapa sahaja tanpa kira sejarah? Kalaulah ini betul, ia akan menimbulkan persoalan besar tentang hala tuju reformasi yang selalu mereka canang. Dan jangan juga lupa soal Christina Liu tadi. Kalau benar dia diturunkan, ia akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan akar umbi yang selama ini setia dengannya. Gabungkan itu pula dengan kemasukan Yamani. PKR Sabah boleh dilihat seolah-olah sedang melepaskan muka lama untuk membawa masuk nama besar berprofil keluarga. Ini boleh jadi langkah berisiko tinggi sebenarnya. Adakah mereka sanggup mempertaruhkan sokongan tradisi demi mendapatkan pengaruh yang baru? Dan kalau benarlah ini berlaku, apakah message yang coba dihantar PKR kepada pengundi Sabah? Itulah yang kita kena fikir. Kalau Yamani Hafiz Musa betul-betul masuk PKR, adakah ia langkah yang bijak ataupun langkah yang hanya menimbulkan lebih banyak tanda tanya? Adakah PKR Sabah sedang coba main politik besar ataupun sebenarnya mereka sedang kehilangan arah? Apa pula peranan sebenar Musa Aman dalam semua ini? Adakah beliau sekadar berdiam diri atau ada tangan halus di belakang tabir? Semua persoalan ini menambahkan elemen kontroversi yang buat cerita ini terus panas. Dan sebelum saya habiskan, saya ingin tinggalkan lagi satu soalan kontroversi yang betul-betul untuk Anda dan untuk saya juga berpikir. Kalau PKR betul-betul menerima Yamani sebagai calon, adakah itu tanda parti ini semakin pragmatik? Ataupun sebenarnya ia adalah tanda kejatuhan idealisme reformasi yang selama ini menjadi jenama PKR? Dan kalau Christina Liu memang diturunkan, adakah itu strategi atau sebenarnya satu krisis dalaman? Atau lebih gila lagi, adakah ini semua sebahagian daripada rancangan besar untuk meletakkan legasi Musa Aman kembali dalam pentas utama politik Sabah? So, kawan-kawan, ini memang bukan satu cerita yang kecil. Ini adalah drama politik yang sedang berkembang di Sabah. Apa pendapat Anda semua? Adakah ini strategi jangka panjang ataupun hanya gimmick murahan? Jangan lupa untuk komen pandangan kamu semua di ruangan komen di bawah, karena cerita ini pasti akan terus terbongkar dalam minggu-minggu yang akan datang. Subscribe ke channel ini untuk terus ikuti pendedahan politik panas macam ini, dan jangan juga lupa untuk tekan like kalau Anda rasa topik ini patut ramai yang tahu, dan share video ini serta tekan lonceng notifikasi supaya kamu akan menjadi orang yang pertama tahu apabila ada update yang terbaru. Baiklah kawan-kawan, sampai jumpa lagi di video yang seterusnya dan percayalah,
Kalau cerita Yamani ini betul, kita mungkin bakal tengok babak-babak baru dalam sejarah politik Sabah. Baiklah semua, salam sejahtera, salam reformasi, dan salam perjuangan. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian saja, terima kasih semua.